Program E-Belajar Matematik Tingkatan 4 Bab 5 Rangkaian dalam Teori. Saya Cikgu Azrizal bin Zainal dari SMK Lubuk Cina. Pada hari ini, kita akan membincangkan bab yang kelima, tajuk Rangkaian dalam Teori Graf, Standard Kandungan 5.1 Rangkaian, Standard Pelajaran Mengenal dan Menerangkan Rangkaian sebagai Graf. Untuk makluman pelajar, PDPC ini dijalankan berdasarkan buku teks Matematik Tingkatan 4 KSSM. Graf dan rangkaian. Graf. Apa itu graf? Graf ditafsirkan sebagai suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Titik A, B, C, D ni adalah suatu siri bintik. Bintik dikenali juga sebagai bucu. Boleh dipanggil sebagai bintik, boleh dipanggil sebagai bucu. Garis yang mengaitkan dua bucu ialah tepi. Garis AB, garis BD, garis AD dipanggil sebagai tepi. Garis BC tiada kaitan. Sebab tu tadi dalam penafsiran graf, dia ada sebut berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Jadi gambar rajah itu merujuk pada contoh graf. Rangkaian. Rangkaian ialah sebahagian daripada graf atau dipanggil juga sebagai subgraf, yang mana bucu dan tepi mempunyai sifat tersendiri. Struktur data rangkaian mempunyai hubungan banyak kepada banyak. Rangkaian ialah suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bintik berkait. Sebagai contoh, contoh graf hubungan kekeluargaan, yang mana bucunya diwakili oleh ahli keluarga Zaki, Aziah dan Rohaizam, manakala tepinya diwakili oleh jenis hubungan. Sebagai contoh, Zaki ialah bapa saudara kepada Aziah. Aziah adalah sepupu kepada Rohaizam. Dan Zaki juga ialah ayah kepada Rohaizam. Contoh yang kedua adalah contoh graf yang melibatkan rangkaian, ialah rangkaian pengangkutan darat. Kita lihat bucu diwakili oleh kawasan, pekan, bandar atau sesuatu bangunan yang dikaitkan. Manakala tepi diwakili oleh jalan raya, lebuh raya atau landasan kereta api. Contoh seterusnya adalah rangkaian sosial. Sebagai contoh, pelajar selalu guna WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook dan sebagainya. Yang mana bucu diwakili oleh individu, kumpulan atau organisasi. Tepi diwakili oleh jenis hubungan seperti kawan, rakan sekerja atau keluarga. Seterusnya, rangkaian penyiasatan. Bucu diwakili oleh individu, kumpulan atau organisasi atau penjenayah atau sebagainya. Tepi mungkin diwakili oleh jenis hubungan, bukti, salah laku, dan lain-lain. Ini sebagai contoh saja, dan kita biasa lihat di dalam cerita-cerita penyiasatan, kan.
Okay, seterusnya, cikgu nak terangkan tentang tata tanda dalam teori graf. Okay, pelajar boleh rujuk pada muka surat 131. Okay, pada bahagian ini, cikgu nak pelajar fokus kepada tata tanda yang wujud dalam teori graf. Okay, penting Okay, yang pertama, graf diwakili oleh G diwakilkan dengan set pasangan tertib G sama dengan VE. G itu graf, V dan E itu apa pula? Okay, V ialah set bintik atau bucu. Okay, diambil daripada perkataan bahasa Inggeris vertex, bermaksud bintik atau bucu. Okay. V sama dengan V1, V2, V3 hingga Vn, bermaksud dalam satu graf, okay, mungkin ada beberapa bucu. Daripada bucu pertama hinggalah bucu yang terakhir. Okay. E ialah set tepi atau garis yang menghubungkan sepasang bucu. Okay. E ini dari perkataan bahasa Inggeris edges. Okay, yang bermaksud tepi. Okay. E sama dengan E1, E2, E3 hingga En. Bermaksud dalam satu graf, kita dapat beberapa tepi daripada tepi yang pertama hingga tepi yang terakhir. Okay. E juga boleh diwakilkan dengan pasangan bucu. Sebagai contoh, bucu pertama dengan bucu yang kedua, bucu pertama dengan bucu yang kelima, bucu kelima hingga bucu keenam, dan sebagainya, yang mana setiap bucu itu mempunyai pasangan tertentu. Okay, kita lihat pada contoh. Okay, kita lihat pada gambar rajah. Okay, pada gambar rajah terdapat 6 bucu. Okay, yang diwakili oleh nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebagai peringatan, graf tak semestinya bucu tersebut mesti mengikut turutan nombor. Boleh juga sekiranya sebagai contoh, kita menggunakan bucu 1, 2, 5, 7, 9. Kita tak ikut turutan, tapi tetap dipanggil sebagai graf. Okay, dalam graf juga, graf yang dijadikan contoh ini juga kita lihat, okay, terdapat 7 tepi yang dilabel sebagai E1, E2 hinggalah E7. Okay, kita lihat secara penulisannya. Okay, macam penulisan set, V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, dan kita tahu bilangan bucunya ada 6. Okay, tepi, okay, E1 hingga E7, dan bilangannya NE sama dengan 7 merujuk pada bilangan tepi. Okay, dan dalam bentuk pasangan bucu, E sama dengan 1, 2, iaitu E1, 1, 5, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 6. Dalam graf ini, suka cikgu ingatkan, 1, 2 sama juga dengan 2, 1. Atau contoh lain, 2, 3 sama dengan 3, 2. 6, 5 sama dengan 5, 6. Okey, seperti yang cikgu nyatakan. Okay, kita lihat pada tanda-tanda yang seterusnya. Darjah atau degree diwakili oleh huruf D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Jumlah darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Okay, jumlah darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Okay, sebelum tu cikgu nak terangkan beberapa tanda tanda lain. Okay, yang ini ialah jumlah, okay, atau sum of. Okay. D ialah darjah, okay, yang saya baru terangkan. V ialah bucu atau vertices atau bintik. E ialah tepi atau edge atau garis atau lengkung. Okay, kat sini maksud, okay, contoh lihat pada gambar rajah 1 dengan 2 tu. Okay, tepi tu kita tak sebenarnya hubungkan dengan garis lurus. Kita boleh hubungkan dengan garis lengkung. Okay, tak ada masalah. Okey, seterusnya ialah tanda bagi unsur N. N ialah bilangan atau number of dalam bahasa Inggeris. Okey.
So yang ni kena tahulah pengetahuan umum. Okey, ini formula dia. Okey, jumlah darjah sama dengan 2 kali bilangan tepi. Okey, ini dalam ayat tadi tu kita wakilkan dengan persamaan matematik Okey. Baik. So, berdasarkan gambar rajah kita kira bilangan tepi ada 7. Dari bilangan tepi 7 itu kita boleh tahu jumlah darjahnya ialah 2 kali 7. Okey, 2 kali 7 atau 2 kali bilangan tepi. Maka kita tahu jumlah darjah sama dengan 14. Okey. So, kaedah lain, okey, darjah bagi suatu bucu ialah bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain. Bilangan tepi yang mengaitkannya dengan bucu yang lain. Okey, kita lihat nombor 1. Okey, bucu yang pertama. Bucu yang pertama okey dikaitkan dengan atau dihubungkan dengan bucu yang kedua. Bucu 1 juga dihubungkan dengan bucu yang kelima. Maka di sini okey, kita bulatkan dulu semua bucu supaya lebih mudah untuk kita kira. Okey. So untuk kira tu, okey, ni kaedah dia, kira bilangan garis pada bucu yang menyilang bulatan. Kira bilangan garis pada bucu yang menyilang bulatan. Okey, so ulang tadi. Bucu yang pertama dihubungkan dengan bucu yang kedua, juga dihubungkan dengan bucu yang kelima. Okey. Maka bilangan darjah untuk bucu 1 sama dengan 2. Okey, kalau lihat pada bucu kedua dihubungkan dengan 3, 2 dihubungkan dengan 1, 2 dihubungkan dengan 4, maka bilangan darjahnya ialah 3. Bucu 3 dihubungkan dengan 2, dihubungkan dengan 4, maka bilangan darjahnya ialah 2 atau jumlah darjahnya ialah 2. Okey, seterusnya bucu 4 digabungkan atau dihubungkan dengan bucu 3, dihubungkan dengan bucu 2, dihubungkan dengan bucu 5, maka jumlah darjahnya ialah 3. Bucu 5 dihubungkan dengan bucu 4, bucu 1 dan bucu 6, jumlahnya 3. Bucu 6 hanya dihubungkan dengan bucu 5, maka jumlahnya 1. Dan bila kita jumlahkan keseluruhan, darjahnya juga sama dengan 14. Okey, so ada dua kaedah. Okey, terpulang pada pelajar. Gunakan kaedah berdasarkan soalan yang sesuai lah. Guna kaedah yang sesuai lah, bergantung pada soalan. Seterusnya, kita nak lihat beberapa contoh soalan. Okey. Contoh yang pertama, graf mudah. Sebelum itu, apa itu graf mudah? Graf mudah ialah graf tak terarah. Okay, nanti kita akan tahu lebih lanjut apa itu graf tak terarah. Graf mudah ni ialah graf tak terarah yang tidak mengandungi gelung atau berbilang tepi. Apa pula itu gelung, apa itu berbilang tepi? Okey, saya akan terangkan kemudian. Okey, mengenai graf mudah ini anda boleh rujuk pada muka surat 131. Okey, berserta dengan contoh. Okey, contoh 1, nyatakan bilangan bucu. Bilangan bucu maksudnya NV, tepi dan darjah. Tepi NE, darjah sum of D bagi graf mudah berikut. Okey, kita lihat pada gambar rajah. Kita lihat bucunya daripada A, B, C, D, E, F, G. So, ada berapa di situ? Ada 7 di situ. Bilangan bucunya. Dan bilangan tepi A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, E ke F dan seterusnya. Maka bilangan tepi kita lihat di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tepi. Okey, so kita cuba selesaikan. Okey, so bucunya 7, tepinya ada 9. Okey, so darjah kita guna formula 2E jadi kan. Maka 2 darab 9 sama dengan 18. Yang itu ialah jumlah. Okey, contoh yang kedua muka surat 133. Lukis satu graf mudah mengikut maklumat yang diberikan. Okey, tadi kita dah tahu bilangan. Sekarang ni dibagi maklumat, dia suruh kita lukis pula graf mudah. Okey, di sini kita lihat maklumat soalan. Dia minta kita diberi bucunya ialah PQRSTU, ada 6 bucu atau 6 bintik.
dan tepinya diberi dia punya hubungan P dengan U, P dengan T, Q dengan T, Q dengan S, R dengan S dan R dengan U. Lihat macam mana cikgu melukis gambar raja. Kita tahu bilangan bucunya 6 dan bilangan tepinya juga 6. So cikgu buat dulu 6 bintik. Buat 6 bintik atau 6 bucu. Seterusnya cikgu labelkan P, Q, R, S, T dan U. Dan kita sambungkan, kita hubungkan. P dengan U, P dengan T, Q dengan T, Q dengan S, R dengan S, R dengan U. Ini jawapan cikgu. Dan ini adalah jawapan dari buku teks. Nampak macam lain tapi ini adalah jawapan yang diterima. Di sini ada permainan internet. http://planarity.net. Berkaitan dengan gerah mudah. Tengok macam mana nak pergi kepada web ni. Saya akan bagi link dekat description dia. Enable refresh, allow. Game ni dia minta kita alihkan bucu supaya tak ada pertindihan. Ini contoh tak ingat belajar, jangan lupa. Berbilang tepi dan gelung. Tadi dalam kita memberi maksud gerah mudah. Gerah mudah adalah gerah tak terarah yang tidak mempunyai berbilang tepi dan gelung. So kita nak kenal apa itu berbilang tepi, apa itu gelung. Berbilang tepi. Apa maksud berbilang tepi? Berbilang tepi dia mesti melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu tersebut dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Maksud ayat ni, contohlah saya ada dua bucu, bucu A dan bucu B. Tepinya ada dua. Maksudnya garis yang menghubungkan A ke B tu bukan satu, ada dua. Mungkin ada tiga, mungkin ada empat. Lebih daripada satu lah. Bilangan darjah ialah dua kali bilangan tepi. Ini seperti biasalah, sama macam masuk asal. Darjah tak ada perubahan. Gelung. Gelung melibatkan satu bucu sahaja. Melibatkan satu bucu sahaja. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Nanti kita lihat gambar darjah, kita lebih mudah faham lah, lebih jelas. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Bilangan darjah setiap gelung ialah 2. Kenapa 2? Kita check. Ini contoh gambar raja. Boleh rujuk pada buku surat 132. Yang mana satu berbilang tepi, yang mana satu gelung. PT. Fokus pada bucu PT. Pada bucu PT itu dihubungkan melalui dua garis atau dua tepi. Yang itu dipanggil sebagai berbilang tepi. Manakala R dan S, kita lihat macam bentuk bulatan atau bentuk lengkung. Yang ni adalah gelung. Baik. Kita lihat, kita teruskan. Kita lihat bucu. Bucunya adalah P, Q, R, S dan T.
bilangan bucu sama dengan 5. Okey, tengok pada tepi. Okey, PQ, PT, PT, QR, QS, RR, RS, SS dan ST. Jumlah tepinya ialah 9. Okey, cikgu minta anda fokus pada pengulangan di sini. PT dengan PT. Okey, PT dengan PT ini membawa maksud berbilang tepi. Okey, RR dan SS. Okey, huruf yang sama bermaksud bucu yang sama. Okey, ia merujuk kepada gelung. Okey, seterusnya kita nak kira jumlah darjah. Okey, cikgu bulatkan setiap bucu. Okey, saya bulatkan dulu bucu P. Okey, jadi bucu P di situ kita lihat ada 3 persilangan. 3 garis yang menyilang bulatan. Okey, so jumlah darjah untuk bucu P ialah 3. Okey, untuk Q juga 3. Untuk R, okey, lihat betul-betul R ada 4 persilangan. Okey, garis atau lengkung yang menyilang bulatan. Okey, untuk S ada 5. Untuk T 3. Dan jumlah semua sekali, jumlah atau jumlah darjah okey untuk graf ini sama dengan 18. Atau kaedah yang lain menggunakan pengiraan, kita tahu jumlah darjah sama dengan 2 kali tepi. Dan bilangan tepi kita dah tahu 9, maka 2 darab 9 sama dengan 18. Mesti jawapan yang sama. Okey, baik. Contoh yang seterusnya. Lukis satu graf berbilang tepi dan mempunyai gelung mengikut maklumat yang diberikan. Okey, bucunya V sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Tepi dihubungkan oleh 16, 16, 27, 27, 57, 57, 34, 34. 17, 67, 37, 47. Okey, kalau anda perasan ada pengulangan di situ. Okey, 16, 16, 16 ada pengulangan, 27 ada pengulangan, 57 ada pengulangan, 34 pun ada pengulangan. Ada banyak berbilang tepi lah. Okey, so kita lukis. Kita buat dulu dia punya bucu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, so kita sambungkan 1 dengan 6. Okey, garis yang pertama ada 2, 1, 6. Ada 2, 2, 7. Ada 2, 5, 7. Ada 2, 3, 4. Okey, ada 1, 7, 6, 7, 3, 7, 4, 7. Okey. So ini adalah jawapan daripada buku teks. Okey, itu jawapan saya. Boleh lukis ke? Okey. Okey, tentukan sama ada suatu graf boleh dilukis bagi jumlah darjah yang diberikan. A 3, 2, 2, 1, 3. Okey, kita kira dulu jumlah darjah. Okey, 3 tambah 2 tambah 2 tambah 1 tambah 3 sama dengan 11. Okey, ganjil. So, bila ganjil, boleh ke kita lukis? Okey, graf tidak boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah ganjil. So, pelajar perlu tahu bahawa graf hanya boleh dilukis sekiranya jumlah darjahnya genap. Okay, kita lihat contoh yang kedua. Okay, contoh B. Okay, jumlah darjah bucu ialah 2, 1, 1, 3, 3, 2. Kita kira jumlah darjahnya. Kita tambahkan semua sekali, kita dapat sama dengan 12. Okey, 2 tambah 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 12. Genap. Maka graf boleh dilukis kerana jumlah darjah adalah genap. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua yang terlibat dalam menghasilkan video ini. Okey, kita akan sambung pada 5.1.2.
Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum.